Adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Berkata pengarang Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kita dengan manfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Sebaiknya, hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Maka hendaklah engkau tidur qailullah, tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan, kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau berjaga di waktu malam, sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Tetapi qailullah tanpa ibadat di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Apabila engkau tidur qailullah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari, kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Dan adalah Rasulullah SAW memancarkan sembahyang ini, dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkad, dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa mengerjakannya dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Setelah itu, kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu, atau menolong orang lain, atau membaca Al-Quran, atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadat. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunat muakkad, dan mengikut pendapat sebahagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkad. Maka telah bersabda Rasulullah SAW, rahimahullahu ra'an shalla qabla al-asri arba'a. Artinya, semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Hadis riwayat Al-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sibuk selepas sembahyang asar, kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masa dengannya, mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan dirinya dengan cara apa saja yang dia sukai. Sepatutnya, hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu, dan menyusun dirimu pada waktu siang dan malam. Maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan sesuatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan. Dan janganlah engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Tetapi, jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah seperti hanya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu, nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modal. Dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Hanya dengan umurmu saja engkau dapat mencari kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap nafas daripada nafasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya, kerana ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun, dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya.
Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh, yang tertipu di dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurangan. Apalah faedah dia harta yang bertambah apabila umur jadi berkurangan? Oleh itu, janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh, kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Ini adalah tip yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih kepada mereka yang hendak mempersiapkan diri untuk salat. Maka setelah sebelumnya diberitahukan untuk salat duha 8 atau 12 rakaat ikut keupayaan masing-masing. Lepas itu digalakkan untuk kita berehat sebelum zuhur yang dinamakan qailulah. Ada perbezaan pandangan bila itu qailulah. Adakah mengatakan sebelum zuhur, ada pula mengatakan setelah zuhur. Pada hakikatnya adalah lebih menitik beratkan kepada hikmah atau fungsi qailulah itu sendiri. Oleh kerana seseorang yang dia sudah mula bangun daripada sebelum subuh, kemudian menghidupkan malam itu sampai waktu isyraq, lepas itu dia membuat berbagai aktiviti mengikut apa yang dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali, baik mencari ilmu atau bekerja dan lain sebagainya. Maka waktu yang digunakan itu adalah sudah banyak energi yang dikeluarkan oleh tubuh badan kita, maka diperlukan rehat untuk energi itu boleh digunakan pada malamnya untuk qiyamul lail. Maka dia digalakkan untuk qailulah. Hikmah daripada qailulah supaya dia dapat menyimpan energi untuk qiyamul lail. Maka dia tidur sebelum zuhur. Sebelum zuhur tidur qailulah adalah untuk qiyamul lail. Kata Imam Al-Ghazali, siapa orang tidur sebelum zuhur tak qiyamul lail macam orang yang bersahur tapi tak puasa. Dia bersahur tapi tak berpuasa, sama juga dengan orang yang qailulah tapi tidak qiyamul. Kemudian salat 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam riwayat-riwayat yang menyentuh tentang salat sunnah rawatib itu ada dua pandangan. Ada mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Yang mengatakan 10 adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini semua 10 rakaat. Adapun yang berpandangan salat rawatib itu 12 rakaat adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan di sini menukil sebuah hadis yang mana baginda Rasulullah salat sebelum zuhur 4 rakaat, karena waktu itu adalah merupakan waktu langit sedang terbuka, maka aku mengharap salat aku itu di bawah, yakni dalam keadaan langit sedang terbuka untuk menerima amalan orang-orang yang beribadah pada waktu itu. Bila yaitu sebelum salat zuhur atau 4 rakaat sebelum salat zuhur. Maka itulah yang 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berapa semua? 2, 4, 6, tambah lagi 2, 8. 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat selepas isya 12. Maka dengan demikian dua pandangan yang mengatakan sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah 12 ataupun 10. Terdapat tambahan sunnah setelah zuhur itu yang sepatutnya 2 rakaat, ditambahkan lagi 2 rakaat. Tetapi yang 2 rakaat itu ghair muakkadah atau tidak muakkad, atau tidak termasuk yang wajib, yang muakkad, tapi adalah sunnah juga. Dengan demikian 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur adalah yang sempurna di dalam salat yang mengkaitkan dengan salat fardu zuhur. Minimum 2 qabliyah dan 2 ba'diyah, atau yang sederhana atau lebih tinggi lagi 4 sebelum dan 2 setelah zuhur. Lebih sempurna 4 sebelum dan 4 sesudah zuhur. Berkenaan dengan salat tahiyatul maghrib adalah dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak termasuk daripada sunnah muakkad yang termasuk rawatib. Tetapi bukan bermakna tidak sunnah,
Dia dalam Sahihul Bukhari, baginda bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Salat kamu sebelum maghrib, salat kamu sebelum maghrib, salat kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mampu. Maka dalam hal ini sunnah salat qablatul maghrib, tapi tidak muakkad seperti mana apa itu qabliyah dan ba'diyah zuhur ataupun ba'diyah maghrib ataupun ba'diyah al-isya. Bagi orang yang terlepas dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam qaulul qadim dan antara qaulul qadim dengan qaulul jadid, pandangan yang lama dan pandangan yang baru, mengatakan bahwasanya waktu maghrib itu amat singkat sangat, yaitu bila mana waktu maghrib bermula dengan berkumandangnya adzan dan orang itu membaca doa selepas adzan, lalu dia pergi untuk bersiap-siap dan pergi untuk berwudu, lalu pergi sholat maghrib, lalu selepas maghrib dia adalah sholat ba'diyatul maghrib, selepas itu habis waktu maghrib. Yang amat singkat dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i antara qaulul qadim dengan qaulul jadid. Maka sebahagian ramai daripada pemegang pada pandangan yang seumpama ini berpandangan bahwasanya mempercepat sholat maghrib pada awal waktunya selepas adzan adalah digalakkan, sehingga sebahagian daripada mereka tidak melakukan sholat qabliyah. Bukan bermakna tidak menganggap sunnah sholat qabliyah, tidak, akan tetapi untuk menjaga waktu maghrib itu yang amat singkat, maka didahulukan menjaga waktu sholat maghrib berbandingkan sholat qabliyah al-maghrib. Tapi ramai daripada mereka yang melakukan qabliyah setelah sholat maghrib. Kita mesti tahu bahwasanya sholat qabliyah, mana-mana qabliyah sunnah untuk dilakukan walaupun selepas melakukan sholat fardunya. Kalau sholat sunnah qabliyatul dhuhri, kita sampai ke masjid, imam dah masuk sholat zuhur, bukan bermakna terlepas peluang kepada kita untuk sholat qabliyatul dhuhri. Tak, masih ada peluang. Bila selepas selesai daripada sholat zuhur, kita boleh sholat qabliyah, lepas itu buat sholat ba'diyah, walaupun dilakukan setelah fardu zuhur. Demikian sholat qabliyatul maghrib, walaupun selepas sholat maghrib diperbolehkan untuk melakukan sholat qabliyatul al-maghrib, selagi waktu sholat itu ada, kita boleh melakukan sholat qabliyah tersebut. Hanya saja bagi sholat qabliyatul subhi dan qabliyatul asri, oleh kerana menyentuh kepada ada dua waktu yang kita tak boleh sholat sunnah, yaitu antara sholat zuhur, selepas sholat subuh dan selepas sholat asar, maka sebahagian berpandangan bahwasanya kalau untuk qabliyatul subhi dan qabliyatul asri tidak dilakukan setelah sholat subuh atau selepas sholat asar. Sebab apa? Sebab dua waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan atau diharamkan untuk melakukan sholat sunnah, walaupun boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam mazhab yang lain tak boleh. Untuk terlepas daripada pandangan itu, qabliyatul subhi dan qabliyatul asri kalau nak dibuat, jangan dibuat selepas subuh ataupun selepas asar, tapi buat pada waktu yang lain dalam bentuk qada. Dibuat di waktu yang lain dalam bentuk qada. Yang terlepas sholat qabliyatul subhi, dia masuk masjid, imam dah salat, dia belum sholat qabliyatul subhi, macam mana nak buat? Tunggu terbit matahari. Selepas isyraq, selepas matahari naik itu 4 derajat, 16 menit selepas waktu syuruk, baru dia boleh sholat isyraq. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat syarat qada qabliyatu as-subhi untuk dapat fadilah ganjaran sholat 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mesti jaga 12 rakaat itu dalam satu hari, jangan miss. Kalau miss kita qada. Ada. Ini demikian yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita menjaga salat qabliyatul as-subhi, dan digalakkan salat khususnya bagi lelaki itu dilakukan di masjid. Bila mana masuk masjid boleh salat tahiyatul masjid, lepas itu salat qabliyatul dhuhri, silakan. Atau nak dicantumkan sekali qabliyatul dhuhri dengan tahiyatul masjid pun juga dibenarkan, oleh kerana makna tahiyatul masjid itu salat apa saja yang dilakukan di dalam masjid, ianya adalah mengandungi salat tahiyatul al-masjid walaupun salat qabli.
sudah otomatis mengandung sholat tahiyatul masjid. Tapi alangkah baiknya kalau diasingkan 2 rakaat khas untuk sholat tahiyatul masjid, lepas itu buat sholat sunnah yang lainnya adalah afdal. Aywa. Kesemuanya ini adalah Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk kita menyusun jadwal, tertib jadwal kita dalam sehari. Mesti tahu apa pekerjaan rutin yang kita mesti buat. Nafasmu itu amat berharga, kata Imam Al-Ghazali, lebih berharga daripada permata. Kalau Sayyidina Hasan Al-Basri pernah mengatakan anfasuka thalathatun, nafasmu itu ada 3. Nafas yang dahulu yang tidak lepas, kamu tak boleh untuk nak kembalikan dan kamu akan dipertanggungjawabkan untuk apa kamu yang nafas yang tidak lepas itu. Nafas yang kedua, nafas yang kamu sedang bernafas, kamu akan dipertanggungjawabkan kamu guna untuk apa nafas yang kamu bernafas itu. Yang ketiga, nafas yang akan datang, yang kamu tak tahu adakah akan bernafas atau tidak. Gunakan nafas yang sedang kita bernafas untuk amalan yang diridhai oleh Allah sebelum kita nafas yang kita tak lagi boleh untuk bernafas.